InsyaAllah. Saya percaya satu perkara, kalau kita ada ilmu, InsyaAllah kita akan pergi dengan jauh dan cepat. Okay? Dia macam ni lah. Kenapa ada orang dapat jualan 1 juta? Okay? Kenapa orang dapat jualan 10,000 je setiap bulan? Okay? Sebab orang yang ada 1 juta punya jualan, dia ada ilmu macam mana nak buat 1 juta punya jualan. Dia ada cikgu, dia ada mentor, dia ada coach yang boleh coach dia untuk dapat 1 juta sebulan. Betul ke tak betul? Tapi orang yang dapat 10,000 ni, by right, dia ada ilmu 10,000 je sebulan. Dia ada cikgu yang boleh buat 10,000 je sebulan. Atau dia tak ada cikgu, dia ada circle dia semua 10,000 sebulan. Alright? So, apa yang boleh kita belajar? Yang boleh kita belajar adalah pendapatan kita adalah bergantung kepada ilmu kita. Makin tinggi ilmu, makin tinggi pendapatan. Makin rendah ilmu, makin sikit pendapatan kita. Okay? So sebab itulah saya buat this kind of session. Khabar Tuan Fadi, junior UTP saya dahulu. Oh, junior. Saya teringat dulu sebab Tuan Hazim, Tuan Fadi, chemical engineering, saya pun chemical engineering. Saya pernah dulu ingat Tuan Fadi ni sebab Tuan Fadi ni sebab saya dulu tutor. Saya pernah mengajar bahagian experiments. Dan saya ingat Tuan Fadi ni sebab Tuan Fadi pernah jumpa personal dengan saya, sharing berkenaan dengan bisnes. Tapi saya waktu tu macam tak apa. Tak fokus. UTP tahun bila apa masa tu tahun bila? Tahun dalam 2000 berapa deh? Dalam 2008. Dalam 2008-2009 tak silap. Saya UTP tahun 2005 sampai 2010. Saya start meniaga. Selepas tu meniaga tapi meniaga kecil-kecil. Tapi yang betul-betul meniaga 2008 lah. Mungkin area 2010. Dan Alhamdulillah tak sangka sangat dapat jumpa pula Tuan Fadi melalui live pagi ni. Alhamdulillah rezeki. Buat bisnes apa Cik Wan? Apa dia? Buat bisnes apa? Okey, saya ada buat beberapa bisnes. Antaranya saya buat bisnes tudung dan lepas tu saya buat bisnes freelance travel agents. Yang ketiga saya buat visual supermarket secara direct selling. So dalam tempoh PKP ni saya nampak, saya lihat peluang dalam masalah dan saya lihat antara ketiga-tiga bisnes ni yang paling hit ialah virtual supermarket sebab orang sekarang ni dia melihat ataupun mencari produk-produk keperluan instead of keinginan ataupun kemahuan. Jadi bila saya lihat dekat sini, antara bisnes yang saya nampak yang saya boleh fokus ialah virtual supermarket ni. Okay. InsyaAllah. So, jadi soalannya? Okay. So dalam visual supermarket ni, sebab kita secara direct selling, kita ada team kita. Okay, dalam team saya ni Alhamdulillah dalam tempoh saya belajar hampir 2 tahun ni, saya punya group dah hampir 300. Cuma dalam 300 tu ada yang sebagai brand lover, ada yang sekadar beli one off produk, beli sekali dan lepas tu dah tak beli, and then ada group leaders. Cuma saya tak dapat, saya ada leaders dalam grup saya tapi saya tak dapat leaders yang betul-betul nak. Ada tu ada tapi tak ramai. Jadi macam mana saya nak mencari network yang memang nak buat bisnes dan mereka nak buat sungguh-sungguh. Bukannya macam nak try and then lepas tu give up. Kan? Soalan saya, adakah network ni maksudnya MLM? Ya, MLM. Network marketing lah. Okay. Macam ni, kita kena faham satu perkara. Bila kita buat network atau buat agent lah, senang cerita agent system, yang hidup adalah 20% sahaja, 80% syahid. Itu dia punya figure. Right? So, di mana perlu kita fokus adalah kepada yang hidup, which is 20% yang nak berjuang dengan kita. Jangan kisah pasal 80% yang syahid ni. Sebab ramai orang bila buat bisnes, dia akan fikir yang syahid. Dia akan sedih fikir orang yang tarik handbrake.
Dia sedih fikir doa untuk orang ni supaya diberikan wahyu supaya dia tiba-tiba believe dengan our business. Dia tak akan macam tu, memang macam tu. Dia panggil Pareto Law 20-80. Jadi bila kita berniaga ni, what we should do adalah fokus on 20% yang akan beri result jualan 80% kepada kita. Alright. Faham tak? So, kita pergi kepada 80% yang syahid, 80% tu dia dah lah menyakitkan kepala. Betul tak? Dia menyakitkan kepala orang syahid ni. Kita bagi motivation dan whatever kan. Tapi last kali jualan akan terhasil only 20% sahaja. Tapi kalau kita fokus punya 20% yang semangat ni, dia akan hasilkan 80% jualan. So, jadi maksudnya daripada 300 grup saya tu, saya fokuskan kepada 20% yang betul-betul nak, dan daripada 20% tu saya bantu mereka untuk hitkan dapat jualan 80%. Betul? Itu saja. Okay, alright. Pernah pergi bank tak? Ni Apa semua live dengan saya semua pernah pergi bank tak? Okay, semua pernah pergi Kan ada bank apa? Maybank ke CIMB ke? Okay, bank CMB, Maybank. Okay, kan contoh CIMB kan. Pernah dengar tak CIMB Preferred? Tak pernah. CIMB ni dia ada level-level dia tau. Semua bank ada level dia, tapi kita ambil contoh lah Maybank, CIMB Dekat CIMB, semua orang akan buka akaun biasa je. Orang buka akaun biasa. Tapi kalau anda perasan, Cik Puan perasan, ada orang pergi ke kaunter, dia terus bypass kaunter. Macam kepala dia kan, kita tunggu ambil nombor, tercungur kan, tunggu kena panggil. Dia tak, dia pergi kaunter, dia terus dapat. Okay. Kalau pernah tak nak pergi parking susah gila, tapi ada satu parking tu petak keras. Dia tulis CIMB Preferred Only. Lepas tu petak merah. Pernah tengok tak? Tak pernah. Saya tak perasan. Saya Sebab tak perasan. depan bank yang sangat busy, dia akan ada satu parking khas dan dia akan letak phone tu dia akan letak CIMB Preferred Only. Jadi orang tak boleh parking. So dia datang lah selambat dia kan, datang dah lambat, lepas tu dapat parking, masuk dekat bank terus layan. Aku customer bank, tapi kenapa tak layanan aku dia? Sebab dia adalah CIMB Preferred. Baik, CIMB Preferred ni apa? CIMB Preferred adalah orang yang ada dalam duit dia cash money RM250,000. I see. Okay. So dia adalah customer yang banyak duit. Bank akan jaga customer banyak duit. Kita tahu. Kalau dia banyak duit, dia akan bagi lagi banyak duit pada bank. Dia akan simpan lagi banyak duit dengan bank. Dia akan ambil loan yang banyak dengan bank. Dia akan ambil facility bank. Now, saya pernah berbual dengan seorang yang bawa Grab. Saya tanya, bro bawa Grab dah lama? Dia kata baru je. Sebelum ni I kerja dengan bank CIMB banyak tahun. Saya kata you kerja sebagai apa dekat CIMB? I jaga customer preferred CIMB. I see. Saya kata, you jaga customer preferred Ya. Sebab bank memang jaga geng-geng ni. Saya kata, dah yang buka akaun biasa-biasa. Diorang tak jaga yang buka akaun biasa ni. Sebab apa? Sebab yang ramai ni dia buka akaun bank tapi dia buka 100, 200. Betul tak? Kalau gaji, dia akan keluarkan gaji sebulan. Betul tak? Betul. Itu mewakili 80%. Tapi akhirnya pendapatan kepada bank 20% only. I see. Tapi yang orang kaya ni sikit je, 20% je. Yang orang kaya yang ada research ni. Tapi bank ada je apa? Revenue daripada situ 80% maksudnya. Itu namanya Pareto Law. I see. Okay. Faham. Maksudnya saya tak perlu nak fokus. Siapa yang nak, kita akan bantu. Yang tak nak, terpulang pada mereka. Bye-bye. Okay. So, itu dah saya faham kat situ. Tapi dalam direct selling ni kan, kita tak nafikan yang kita memang ada persaingan.
persaingan daripada tim-tim lain, persaingan daripada brand-brand lain. Jadi apa Tuan Fadi suggest supaya mereka nampak value yang saya bawa dalam bisnes saya ni? Saya ada seorang kawan dulu, apa dia panggil, grup lain pun power gila, grup lain super power, ada ramai apa, ni MLM punya cerita lah ni kan. Ramai grup kan, ni pun ada jutawan, ni ada jutawan ni. Tapi grup dia ni lebih Islamik. Okay. Islamik. Jadi orang pun datang kepada dia, daripada grup lain pun dia rasa alamak, dia cari jutawan dunia je, akhirat tak ada. Keluar daripada situ, join balik kat sini. So, ikan ni dia kena paling penting adalah dia datang daripada leader tu sendiri lah. So instead of kita fikir apa keunikan apa yang perlu saya buat, right, kita kena fikir satu perkara. Orang datang tu, yelah of course orang datang sebab keunikan dan value, tapi keunikan dan value itu dia bermula daripada kita. So kita kena fikir apa yang kita bawa. Jadi saya lebih suka bagi tahu, be yourself. Be yourself, tapi kita kena faham satu perkara, orang cepat adalah orang yang hebat. Jadi kena cepat lah. Nak buat apa-apa kita kena dulu. Right? Kalau cikgu kata, saya tak nak jadi the greatest, saya nak jadi the first. Okay? Masalah Cik Puan sekarang ni nak jadi the greatest leader dalam your MLM. Sebab tu Cik Puan akan bersaing dengan orang. Tapi kalau Cik Puan kata saya nak jadi the first leader yang buat apa, Cik Puan takkan Cik Puan akan jadi the first. Orang akan ikut Cik Puan. Faham tak? Faham. Contoh, apa yang the first yang you can do, right? Untuk jadikan Cik Puan ni adalah orang yang pertama buat. Bukan sebab nak jadi the greatest susah. Orang akan compare, betul tak? Compare ni tak habis. Tapi kalau the first, senang. Apa the first? Contoh, orang lain rekrut sesiapa sahaja. Cik Puan lebih kepada macam contoh ada satu student kita nama Ustaz apa saya lupa. Ustaz Asnol. Okay. Asnol, fokus dia adalah kepada tabligh je. Okay. So dia jadi group first untuk geng-geng tabligh. Okay. So dia unik lah sebab dia first yang target market dia macam tu. Mungkin kita boleh buat target market, oh saya adalah ibu-ibu tunggal saja contoh kan. Jadi highlight kan ni. Leader lain tak ada buku. Leader lain tak ada buku. Saya seorang yang tulis buku. First. Okay. So maksudnya satu keunikan ataupun satu kelainan berbanding dengan grup lain. Kelainan tu adalah jadi yang pertama. Apa yang boleh jadi yang pertama? Saya katalah buku. Leader lain masuk TV tidak? Leader lain. Apa dia? Leader lain masuk TV tak? Masuk PV? TV ya, TV. Ya. Ada tak dia masuk TV? Oh, TV tak ada. Sebab kita dalam etika perniagaan ni, kita bukan lebih kepada promote melalui komersial punya part lah. Kita lebih kepada more to one sharing. Tak, saya kata kat ni leader tu masuk TV ke tak? TV maksud saya bukan nak masuk promote. Okay. Masuk TV tak ada. Tak ada kan? Contoh masuk TV untuk sharing something. Tapi saya bayar lah contoh bayar tu. So it come out to be influencer jugalah. Of course, tak semestinya influencer, tapi kalau boleh jadi influencer then it's good. Okay. Untuk masuk TV. Leader lain tak masuk TV. Leader group tu je masuk TV. Maksudnya power lah leader tu. Dia first. Bayangkan kalau you ada leader 100 orang dalam company tu, semua orang masuk TV. Apa berlaku? Yes, betul. Itulah I believe sebab dalam business ni leader lain ada tak channel YouTube channel? Oh, tak ada. So you jadi the first buat YouTube channel. Yes, sebab leader lain ada Facebook, ada IG. Oh, yes. Leader Nurul Najmin Amran tu ada channel YouTube siot. Dia selalu share pasal how to do business. Orang akan cakap, bos dia ni. Sebab dia bayangkan kalau semua orang buat YouTube channel, lepas tu you pergi tiru buat YouTube channel, what happen? Alah, tiru lah tu.
tak jadi the greatest. Okay, it's very interesting. So Having a trend follower is of the trend follower. So people follow people. So maksudnya orang nak bersama dengan kita because of us, right? Itu yang I think yang I nampak, kan? Okay. So saya pernah dengar juga Tuan Fadil share pasal Kak Cinta. So saya tak pernah pun terfikir macam mana nak treat saya punya team ni lebih close, kan? Bagi saya okay, so dia orang membeli, okay, pandai-pandai lah. Maksudnya ada yang saya servis, tapi yang macam mungkin yang agak jauh ataupun dari segi connection tu tak berapa rapat tu, mungkin saya tak pandai nak bina hubungan. Once bila saya dengar Tuan Fadil share pasal Kak Cinta tu, dia buatkan saya tertarik. Kenapa saya tak pernah terfikir untuk bagi sesuatu supaya mereka nampak yang saya ni masih nak membina hubungan dengan mereka, kan? Cuma itulah, macam Tuan Fadil kata, Kak Cinta ni perlu ke saya bagi pada semua tim ataupun hanya pada golongan ataupun tim yang tertentu saja ke? Boleh ke tak bagi semua orang? Itulah saya fikir kos jugalah, kan? Bila kita fikir sifir manusia, 1+1 jadi kosong. Okay. Kalau kita fikir sifir Allah, 1+1 jadi 10 minimum, Allah kata. So, nak ambil janji manusia ke nak ambil janji Allah? Janji Allah. Hanya saja diri sendiri. InsyaAllah. Okay. Alright. Bagi Kat, inilah something yang dia orang makan untuk berbuka, contoh. Tapi ni dah tak boleh nak post lah. Kalau hari tu tengah awal, saya boleh hantar contoh makanan rumah ke apa kan. Untuk semua orang. Ada saya punya student, dia klik kata, saya tak pernah order barang online, tiba dapat. Ada satu parcel. Dia letak dekat Facebook. Lepas tu dia kata, dia tempat kerja lah, dia duduk kat kerja, kat office dia. Lepas tu tak tahulah orang kat rumah dia kata ada parcel sampai. Dia kata, tak ada, saya tak tahu dia. Lepas tu orang tu buka tu, dia ambil gambar. Lepas tu dia letak dekat Facebook, dah ni siapa pula hantar barang ni, dia tulis. Lepas tu bila dia balik, dia tengok barang tu nak hilang daripada saya punya. Apa berlaku? Benda tu yang akan dipanggil trigger emosi. Dalam silaturahim ada rezeki, adalah tu rezeki bila kita build silaturahim kan. Itu menarik, insyaAllah. Okay. Dan itulah lagi satu, ialah kita dari segi macam leadership ni kita kena banyak belajar lah, kan? Saya nampak dekat situ, dan saya memang mengikut semua mana-mana sifu yang share lebih kepada business online, business marketing, dan saya cuba bawa info yang saya dapat tu kepada tim saya. Bila banyak, adakah bagi Tuan Fadil rasa benda tu akan menyerabutkan tim saya ke? Sebab bila ada apa-apa peluang ke, ada seminar ke, saya kata okay, cuba join. Even though dalam tim saya pun kita ada buat, tapi saya nak luaskan lagi ilmu supaya mereka nampak peluang tu ada kat mana-mana. Apa pandangan Tuan Fadil? Tak ada masalah, ilmu ni kita boleh belajar, tak ada masalah. Cuma the problem is kita jadi overwhelmed with knowledge. Kita sekali tak tahu nak start kat mana. So kita lah sebagai leader kena betul kan. Maksudnya orang tak tahu nak start mana tapi dia ada ilmu. Jadi senang nak betulkan orang yang ada ilmu ni. Dia kan kalau berdebat dengan orang yang tak ada ilmu, kita takkan menang leader kan. Bila mereka dah ada knowledge, senanglah nak guide. Kerja kita adalah betulkan saja. Orang dah ada kereta senang, kita betulkan alignment je. Kalau tak ada kereta, susahnya kita nak cerita apa. Kita nak pergi sana kan. Tapi sekarang kereta dah ada, kita betulkan alignment. Tapi yang paling penting adalah kita as a leader, kita kena sentiasa ingat satu perkara. Dia knowledge yang mereka belajar ni is good. Saya tak kata boleh stop ke kan. It's good knowledge. But then knowledge ni is all about how. Bagaimana.
Faham? Tetapi yang menyebabkan manusia pergi lebih jauh, yang sedanglah dengan saya ni, this is very important. Knowledge yang banyak kat luar sana sekarang adalah knowledge berkaitan dengan how and what. Okay. Bagaimana dan apa. Contoh, bagaimana nak buat iklan dekat online, bagaimana nak buat Facebook. Apa kena buat? Oh, kena buat online business. Macam mana nak buat? How? Macam mana tu how? Guna Facebook. Dan majority cikgu ajar benda ni lah. How what? Tapi kita kena faham satu perkara yang menyebabkan manusia spark, bukan how. Yang menyebabkan manusia jadi semangat, bukan what. Tapi yang menyebabkan manusia semangat, wujudkan spark, matilah hati dia adalah why. Why? Yes, correct. Jadi kerja kita sebagai leader bukan how. It's why. Apa dia dah cerita dah dengan cikgu lain. Dah kau nak cerita buat apa lagi? Cikgu tu lebih baik daripada kita. Betul tak? So kerja kita adalah why. Kenapa awak kena buat betul-betul? Ingatkan dia why dia. Untuk mak kan? Kita buat untuk mak kan? Awak hari tu cakap mak awak nak bawa pergi haji kan? Kenapa awak downtown? Awak tak capai lagi impian awak. Betul tak? Faham. Awak kata awak nak buat rumah kan? Untuk mak awak, rumah mak awak nak runtuh dah kan? So, penting buat rumah untuk mak ke down sekarang? Mana lagi penting sekarang? Mana lagi penting buat rumah untuk mak dengan dengar apa orang cakap pada awak sekarang ni? Orang nak kutuk awak, mana jadi awak kena dengar? Kita ingatkan why, bukan how and what. Sebab tu leader yang bagus adalah leader yang ingatkan why. Kenapa kita terus kuat? Dalam syarikat ada misi dan visi. Sebab tu leader yang bagus adalah sentiasa ingatkan misi dan visi. Why kita kena kuat bersama kita kuat kerja. Orang yang kira dengan why, dia akan tahu nak cari dekat mana how dengan dia. Faham? Faham? Jadi maksudnya kita kena tahu mereka punya why. What is your big why to do this business? But it's quite difficult for fighting. Apa why terbesar? Why terbesar? For those apa? Apa why terbesar? Untuk ummah, untuk Islam, untuk bantu lebih ramai orang, untuk Allah. Why yang terbesar adalah untuk Allah. Untuk Allah. Itu yang terbesar. Untuk Allah. Maksudnya kat mana-mana pun kita mati. Kerana Allah juga. Awak buat betul-betul, awak mati. Awak buat main-main pun awak mati. Awak tak buat pun awak mati. Awak happy, awak mati. Awak stres, awak mati. Awak ada kawan, awak mati. Awak tak ada kawan, awak mati. Awak buat baik bila-bila pada mak, awak mati. Betul tak? Awak nak buat apa-apa pada mak pun awak mati. Awak senyum pada orang, awak mati. Awak masam pada orang, awak mati. So pilihlah mana satu yang baik. Mana senyum dengan masam? Senyum. Buat baik dengan tak buat baik. Buat baik. Betul tak? Betul. Kau mana-mana kau mati. Kau nak buat jahat, kau mati. Kau buat baik, kau mati. Kau buat betul-betul, kau mati. Kau buat biasa-biasa, kau mati. Kau tak buat apa-apa pun, kau mati. Jadi kompetisi terbesar adalah mati. Kata Allah. 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 So Masya Allah, saya bila Tuan Fadi ingatkan why kita insyaAllah, saya rasa macam ini sebenarnya kita nak kan. Itu yang saya kena tanamkan pada diri saya dan juga tanamkan pada tim saya yang everything you do, everything that what is your big why is looking back. Allah sebenarnya kan. So Alhamdulillah, subhanallah, saya dapat satu yang sangat-sangat bermanfaat untuk diri saya, untuk tim saya, insyaAllah. Dan okay lah, ada soalan lagi satu, pandangan Tuan Fadi sendiri kan, macam sekarang ni dalam musim PKP kan, kita lebih kepada business online kan, dan pandangan Tuan Fadi, platform media sosial mana yang Tuan Fadi suggest dalam keadaan sekarang, ataupun buat je semua ataupun kita fokus? Kalau tanya saya TikTok lah. TikTok
Itu. Betul Tuan Fadil TikTok. Tapi dia macam ni lah. Tak, kalau tanya secara ni TikTok lah. Sebab TikTok dia punya reach dia jauh. Dia TikTok dia tak macam Facebook sekarang. Memang jam. And dia tak macam IG. Dan people spend so much time TikTok. TikTok tu boleh jadi tempat yang memberi pahala. Ada orang mengaji Quran dalam TikTok sekarang. Betul. Kan? Ada orang joget. So kita nak jadikan platform TikTok tu platform joget atau platform belajar ilmu apa-apa kan. So it's up to us. Maksudnya kalau kita nak jadikan platform tu sebagai platform yang haram, kita tak payah buat apa-apa lah. Sebab ramai orang joget dalam tu. Tapi kalau nak jadikan platform yang baik, kita lah kena start sharing kat situ. Yes. Sambil-sambil buatlah hiburan sikit kan. Buat challenge ke apa kan. Betul. Sebab sebelum ni kan ada isu berkenaan dengan TikTok tu. Tapi saya tak nampak bila saya kata why not kita start TikTok kan, and then some of people say tak boleh, Mufti kata TikTok ni haram semua. Then saya kata if haram, why you use Facebook, why you use IG? If you think that you can give manfaat, I don't think so it's considered haram, it's harus at the beginning. Tapi macam mana you letakkan sesuatu benda tu boleh jadi manfaat pada orang lain. So it's nice bila saya nampak TikTok pun dalam keadaan orang duk menari, sebenarnya kita pun boleh bagi benda yang bagus pada orang yang melihat TikTok kita kan. Yang konten, yang ada ilmu buat konten. Orang menari buat konten bersungguh-sungguh. Orang ada ilmu tak bersungguh-sungguh buat konten. Dia malas. Salahkan TikTok jadi tempat haram. TikTok platform. Jadi bergantung kepada kita nak letak apa. Okay. Nice. Orang ada agama condemn. Daripada condemn, baiklah buat video kan. Buat video letak dekat TikTok. Buat video letak kat TikTok. Lepas tu ajak ke kawan yang ada ilmu apa-apa bisnes, letak kat TikTok. So last kali dia punya percentage ilmu lebih banyak pada berjoget. Apa berlaku? Platform tu jadi platform ilmu. Bukan platform berjoget. Okay. InsyaAllah. Okay. Menarik tadi. Tapi itu jawapan yang dia panggil logik lah. Tapi kalau kita kata tak adalah saya suruh anda pergi buat TikTok. Tapi nak cakapnya adalah dalam bisnes online untuk social media, you need to select one pillar, senang cerita. Dalam banyak-banyak social media, pilih satu yang anda rasa yang ni saya nak pegang. Konten saya buat dekat situ. So daripada pillar tu lah anda akan distribute pergi ke channel-channel lain. Benda yang sama tapi distribute. Contoh ada seorang yang TikTok saya tengok semalam. Dia kata my social media platform yang lain, YouTube channel, Facebook, IG saya grow sebabnya TikTok saya grow. Okay. Jadi TikTok tu viral, TikTok tu ramai follower. Jadi orang kata follow my IG, follow my YouTube. Dia tak fokus pun dekat IG, dekat YouTube tu. Tapi orang pergi cari. So automatically yang lain grow. So kita kena pilih satu pillar yang macam contoh saya live dekat Facebook kan ni. Nanti tim saya akan potong-potong video ni, dia akan letak kat YouTube, dia akan letak kat IG. Okay. So maksudnya kita tak perlulah nak ikut range umur kan. Sebab tak tahulah TikTok ni budak-budak remaja. Sebab remaja dah guna, orang tua tak start guna. Orang tua start guna. Ada je orang tua menari dalam TikTok sekarang. Nanti jelah budak muda dekat TikTok sekarang ni. Tapi kenapa orang tua tak terstart? Terstart habis dah. Okay, saya rasa alhamdulillah saya dapat sesuatu yang manfaat bersama dengan Tuan Fadil hari ni. Tapi yang paling manfaat bagi saya ialah why. It's Allah. Itu yang buatkan saya rasa I have to look back and I have to remind back kenapa hidup dekat muka bumi ni, everything is about Allah. You do business, it's about Allah. I'm glad to meet you this morning and thank you for remind me. InsyaAllah. Thank you so much. Okay. Saya doakan apa saja cikgu Muhammad, insyaAllah berjaya dunia akhirat.
apa dimudahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan, mudah-mudahan insyaAllah. Jadi Amin. kita saja seramai mungkin orang bagi pekerjaan kalau orang tak ada kerja sekarang ni. Mengembangkan untuk ekonomi kita, diri, keluarga dan rumah. Amin. Allah. Terima kasih banyak Tuan Fadi. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright, Alhamdulillah kita dah bersama dengan 3 orang hari ini pukul 11 insyaAllah. Baik, saya rasa itu saja sebab saya ada meeting pukul 11 sebenarnya. Saya dah lebih 1 minit, ada orang dah call saya dah. Saya kena meeting untuk ada satu perkara yang sangat penting. Saya janji pukul 11. Saya ingat pukul 10.30 dah habis. Anyway, thank you so much guys yang sedang menonton kita dah 2 jam. Hopefully anda belajar something banyak hari ini insyaAllah. Saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan. Kita semua insyaAllah jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Assalamualaikum.